Bab seseorang sempat dengan imam ketika sujud, apakah yang harus dilakukannya? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu datang untuk bersembahyang ketika kami sedang bersujud, maka sujudlah kamu, tetapi jangan kamu mengiranya, jangan kamu mengira apa-apa. Dan sesiapa yang sempat dengan rukuk, berarti dia sempat mendapat dia sempat mendapat rakaat bagi sembahyang itu. Babun fi a'dha'is sujud, ini bab tentang anggota sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, umirtu, aku diperintah. Hammad berkata, Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam diperintah supaya bersujud di atas 7, yakni anggota, dan supaya dia tidak menahan rambut dan juga kain. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, umirtu, aku diperintahkan. Kadang-kadang baginda bersabda, Nabi kamu diperintahkan supaya bersujud di atas 7 anggota. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abbas bin Abdul Muttalib bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba itu bersujud, bersujudlah bersamanya 7 anggota. Mukanya, 2 tapak tangannya, 2 lututnya, dan 2 kakinya, yakni hujung kakinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau memarfu'kan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tangan bersujud seperti mana muka bersujud. Apabila seseorang daripada kamu meletakkan wajahnya, maka hendaklah diletakkan kedua tangannya, yakni juga. Dan apabila dia mengangkat wajahnya, maka hendaklah diangkat kedua-dua tangannya, yakni juga. Babus sujud 'alal anfi wal jabha, ini bab sujud di atas hidung dan dahi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilihat dalam keadaan dahi baginda dan batang hidung baginda, yakni telah dilihat ada ataupun terdapat pada dahi dan batang hidung baginda sallallahu alaihi wasallam kesan tanah, kerana satu sembahyang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kerjakannya bersama dengan sahabat-sahabat. Dengan sanad satu lagi serupa itu juga maknanya, bab sifatus sujud, ini bab sifat ataupun gambaran sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Ishaq, beliau berkata, Bara bin Azib telah menggambarkan kepada kami, menunjukkan kepada kami, beliau meletakkan kedua tangannya dan bertungkat di atas kedua lututnya. Wa rafa'a ujaizatahu, selepas itu dia meninggikan, mengangkat punggungnya, yakni meninggikan punggungnya. Wa qala hakadha, dan beliau berkata, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersederhanalah kamu dalam sujud, janganlah seseorang daripada kamu menghamparkan kedua lengannya seperti mana anjing menghamparkan lengannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Maimunah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud, baginda jafa baina yadayhi, merenggangkan kedua tangannya, sehingga kalau seekor anak kambing
mahu lalu di bawah kedua tangannya, nescaya anak kambing itu dapat melepasi ataupun lalu di bawah tangannya itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, aku pergi kepada Nabi SAW daripada belakangnya. Tiba-tiba aku nampak putih perut, putih dua ketiak Nabi SAW. Wa huwa mujakhin, dalam keadaan baginda merenggangkan yang di kedua tangannya, sikunya daripada lambungnya itu. Qad farraja yadayh, ini baginda membuka kedua tangannya itu. Yang siku dia tu tidak dilekatkan pada lambungnya, tetapi dibuka begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ahmad bin Jaz'in, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud, baginda merenggangkan kedua lengannya, merenggangkan kedua lengan atasnya, adud atas, lengan atas, renggang daripada lambungnya, hatta nawiya lahu, sehingga kami merasa kasihan terhadap baginda. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW sabda baginda, apabila seseorang daripada kamu bersujud, maka janganlah dihamparnya kedua tangannya seperti mana anjing menghamparkan tangannya ataupun lengannya. Wal yadhumma fakhidhaihi, dan hendaklah dia merapatkan kedua pahanya. Babur rukhsati fi dzalik, ini bab keharusan tidak merenggangkan kedua tangan daripada lambung. Itu maksudnya. Sebab tadi menunjukkan boleh merenggangkan dan disuruh merenggangkan tangan, buka gitu. Ini keharusan fi dzalika, ay fi tarki tafrijil yadain anil jambain. Yani keharusan untuk tidak merenggangkan tangan ini, tetapi dirapatkan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, sahabat-sahabat Nabi mengadu hal kepada Nabi SAW tentang kesukaran mereka bersujud, kesukaran yang dialami mereka ketika bersujud jika mereka merenggangkan tangannya. Faqala ista'inu birrukab, maka Nabi SAW bersabda, kamu ista'inu birrukab, kamu dapatkan pertolongan dengan meletakkan kedua tangan kamu di atas lutut, di atas lutut. Sekat tu. Ini bab lagu mana kalau seseorang tu pergi nak sembahyang dengan Tok Imam, pada ketika tu Tok Imam sedang sujud dah, apa harus dia buat? Adakah dia nak tunggu sampai Tok Imam bangun qiyam ataupun bagaimana? Itulah hak maksud Imam Abu Daud buat tajuk ni. Yaitu Nabi SAW bersabda, apabila kamu datang untuk bersembahyang ketika kami sedang bersujud, kamu sujudlah. Tidak kata tunggu nanti kami bangun dulu, sujud. Jadi ikut serta dengan imam itu dan orang-orang lain yang sedang bersujud. Wala ta'udduha syai'an, jangan kamu kira sesuatu, jangan kamu kira apa-apa. Jadi dengan sujud itu, kalau kamu dah sujud dengan Tok Imam, jangan kira hak tu sebagai satu rakaat. Itu maksudnya. Sujud saja tu boleh, memang suruh sujudlah. Tapi adakah kita kira hak tu jadi satu rakaat dah bagi kita? Tidak. Ini dalilnya. Ini dalil. Yang ini dari segi hukum dunia,
kita tidak mendapat rakaat itu. Tapi dari segi akhirat, di sisi Allah boleh pahala. Ya, kalau kita ikut serta dengan tu imam tu lewat, mana kurang pahala kita. Kalau tu imam tu tengah sujud, kita pergi sujud, Allahu Akbar, sujud, tu pahala lebih banyak. Tapi dari segi kira rakaat tu tak kira rakaat. Hanya boleh pahala lebihlah daripada kalau kita tunggu tu imam itu bangun semula. Dan sesiapa yang dah rakaah di sini maksudnya rokok. Kalau seseorang tu pergi, tu imam nak tengah rokok, dia pergi, dia dah rokok dengan tu imam, faqad adrakah salah, berarti dia dah semaya tu. Bukan semaya tu maksudnya, bukan semaya. Di sini ada hadzaf mudhaf, orang panggil. Faqad adraka tilka rak'ah min as-salah, gitu. Faqad adraka rak'at as-salah. Kalau rekah lagi, berarti dia telah dah rakaat semaya tu. Rakaat tu, rakaat semaya waktu, ataupun adraka tilka rak'ah min as-salah. Tu lebih terang lagi, berarti dia dah rakaat tu daripada semaya. Maknanya kalau rakaat yang pertama apa itu imam itu rokok tu, dia dah rokok, maknanya dah lah rakaat yang pertama. Kalau pada rakaat yang kedua dah rokok dengan tu imam, bermakna dah lah rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama dah lah, muka tak dah. Kalau gitu pada ketika rokok yang kedua, rakaat yang kedua, dalam rakaat yang kedua, bermakna dah rakaat yang kedua dan seterusnya. Hak sebelum tu tak ada. Ar-raka'ah di sini bukan makna sesiapa yang dah satu rakaat berarti dia dah sembahyang tu, dah. Sesiapa yang dah rokok, semua ulama kata lagu tu. Semua ulama kata lagu. Dan yang dimaksud dengan sembahyang di sini, as-salah di sini ialah rakaat dalam sembahyang. Rakaat. As-salah di sini dengan makna rakaat. Gitu. Mana dah tu setara mana? Dah rokok lah. Kira-kira subhanallah, dah setara tu. Subhanallah, setara tu. Mana dah tu makninah lah kita kata. Setara tu. Bermakna dah adalah rakaat itu. Dalam riwayat yang lain dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam Muwatta dan dalam mana-mana pun adalah banyaklah, man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka. Dalam riwayat sesiapa yang dah satu rakaat, maksudnya satu rokok daripada sembahyang itu, berarti dia dah sembahyang itu, yakni rakaat tu. Berarti dia dah rakaat. Siapa-siapa yang dah dengan rokok, berarti dia dah lah rakaat. Gitu. Dia ada banyak makna lagi. InsyaAllah kalau kita jumpa hadis tu, bicara situlah hadis tu. Apa maknanya? Ada beberapa makna, 7-8 makna dia. Mungkin gini, mungkin gini, mungkin gini. Tidak perlulah kita pergi ke situ sekarang ni. Cuma nak ceritanya, kalau dah rokok dengan tu imam, maknanya dah lah dapat rakaat itu. Tak kira lah rakaat apa-apa pun, rakaat yang keempat ke, ketiga ke, pertama ke, tak kira. Babun fi a'dha'is sujud. Ini bab anggota sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Baginda bersabda, umirtu. Hammad berkata, umira nabiyyukum, diperintah nabi kamu sallallahu alaihi wasallam supaya bersujud. Yani lafaz itu berbeza. Waktu kata umirtu, Hammad kata umira nabiyyukum, diperintah nabi kamu. Kalau nabi ni ada hak perintah tu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Tak caralah umirtu ka, umira nabiyyukum ka, supayalah. Mana yang memerintah, yang memerintah di situ ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarih kita, Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, ni pengarang Badlul Majhud, dia kata, kalau kita perhati ni 163. Ni orang panggil faidah isnadiyah. Faidah isnadiyah, mana dari segi ilmu, dari sudut sanad, Dia kata khilaf yang disebutkan oleh Abu Daud dalam sanad ini, lam ajidhu li ghairi Abi Daud, saya tak jumpa dalam kitab-kitab lain lagu ni sebut. Dengan ada khilaf begini. Sebab apa? Hadis ini dikemukakan oleh Muslim daripada riwayat Yahya bin Yahya dan Abi Rabi' daripada Hammad bin Zaid. Tu bi Hammad. Hammad ni lah. Daripada Hammad bin Zaid, lafaznya qala umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah. Begitu juga Imam Tirmizi, Nasa'i meriwayatkan daripada Qutaibah, daripada Hammad ini juga lafaz mereka umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan. Falaysa fi hadits Hammad 'inda ahadin fi ma ra'aitu illa lafza umiran Nabi. Falaysa fi hadits Hammad 'inda ahadin fi ma ra'aitu illa lafzu umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sejauh yang saya tengok, tak ada mana-mana kitab pun kalau riwayat Ahmad ini ginilah sebutnya, iaitu umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siyak yang dikemukakan oleh Abu Dawud ini yukhalifu mas talaha alaihi al-muhaddithun min annahum yaqulun qala fulanun hakadha. Ini bercanggah dengan istilah ahli hadis, ulama-ulama hadis hak biasa. Biasanya ulama hadis kata lagu ni, qala fulanun hakadha, fulan berkata gini-gini. Kemudian mereka kata qala fulanun hakadha, fulan pula berkata gini-gini. Yang ini berbeza daripada lafaz yang pertama. Yutliquna hadha fi mahallin yukhalifuhu akhar fi martabatihi fil lafz. Mereka guna perkataan ini untuk nak cerita perbezaan yang terdapat pada dua sanad, mana dari segi martabat dia tu. Pada martabat dia tu, yang ni biasanya orang kata mula-mula ni satu orang fulan berkata gini, dalam riwayat dianya umirtu. Hammad berkata, hak tadi tu makna bukan Hammad lah, tadi orang lain. Hammad pula kata umira nabiyyukum, gitu skalanya. Dalam istilah ulama-ulama hadis biasa guna gitulah. Ni dak orang tula. Itu masalahnya, orang tula. Hak mula-mula kata umirtu tu pun Hammad dah. Lepas tu dia kata qala Hammad pula. Hammad kata, seseolahnya tadi orang lain kata, padahal tadi Hammad juga kata. Ni syak di situ Hammad itu. Skalanya hak lain tu orang lain katalah. Hak ni umiran nabiyyukum ni Hammad kata, umirtu tu orang lain kata. Sini tidak lagu. Wa huna, di sini tidak disebutkan pada martabat Hammad itu, mana di peringkat Hammad itu tidak ada disebut orang lain yang mengatakan dengan lafaz yang berbeza daripada yang dikatakan oleh Hammad itu. Bahkan hak umirtu tu pun Hammad juga.
Itu. Faqawluhu qala umirtu lam yujad lahu qailun dzakarahu Abu Dawud fi sanad. Abu Dawud tidak ada sebut orang yang kata umirtu tu siapa. Tak ada sebut dalam sanad itu. Jadi kita tak tahu apakah yang dimaksudkan dengan ikhtilaf ini. Perbezaan ini apa maksud? Apa maksud? Boleh jadi ni cara ulama hadis, dia perhati benda-benda ginilah, benda-benda halus, benda-benda seni gini. Boleh jadi dia bermaksud nak mengisyaratkan kepada Hammad itu pada satu ketika dia kata riwayat itu dia meriwayatkan dengan umirtu, dan pada ketika yang lain dia kata umira nabiyyukum, gitu maksud dia. Ataupun sebabnya ni tak biasa dia lagu ni guna lagu ni tak biasa. Jadi bila tak biasa, kita kena buat andaian lah, sebab dia tak ada sebut. Andaian tu pertamanya seperti tadi, nak ayatnya perawi di bawah lagi kata, kadang-kadang Ahmad ketika dia menyebutkan hadis ni dia kata umirtu, kadang-kadang dia juga kata umira nabiyyukum, dia juga. Itu satu maksud. Ataupun dia bermaksud mengisyaratkan bahawa ba'dhur ruwat an Amr bin Dinar masalan Syu'bah umirtu wa qala Hammad umira nabiyyukum. Boleh jadi dia mahu mengisyaratkan kepada sesetengah perawi meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Misalnya sini Hammad bin Zaid meriwayatkan daripada Amr bin Dinar. Dia nak isyarat kepada ada perawi lain selain daripada Hammad meriwayatkan daripada Amr bin Dinar, di mana disebut di situ umirtu. Kita andaikan Syu'bah misalnya, bukan Hammad, di tempat Hammad itu yang ambil daripada Amr bin Dinar, kita andaikan Syu'bah lah misalnya. Jadi Syu'bah tu kata Amr bin Dinar ambil riwayat ini dengan lafaz umirtu, dan Hammad dia ambil daripada Amr bin Dinar juga, tetapi dengan lafaz umira nabiyyukum. Wallahu ta'ala a'lam. Ini andaian saja. Hak sebenarnya Tuhan saja yang maha tahu, kata dia. Sebab mungkin dia tidak jelas. Biasanya tidak lagu ni. Dalam kitab-kitab hadis, kalau dalam sanad ni, kalau beza dia royak orang ni kata dengan lafaz ini, Hammad pula misalnya kata lagu ni, beza daripada tadi. Gitu. Ni dah. Seseorangnya Hammad juga kata kedua-dua. Kalau kata Hammad kata kedua-dua, biasanya dia sebut syak. Syak. Ni tidak sebut syak. Situ. Tak apalah. Apa yang diperintahkan Nabi kamu, apa ataupun yang diperintahkan aku tu apa? Ayyasjuda, supaya dia bersujud. Yang Nabi kamu tu bersujud. Suruh Nabi, maksudnya suruh umat dia juga. Ala sab'atin, yakni ala sab'ati a'dha, di atas 7, yakni 7 anggota. Dan disuruh juga agar jangan menahan rambut dan pakaian ataupun kain. Itu dia. Jadi disuruh Nabi SAW sujud di atas 7 anggota, iaitu dahi, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 hujung kaki. Itu. Inilah hadisnya. Wala yakuffa sya'ran, dan supaya ataupun agar dia jangan menahan rambut. Maksud menahan rambut, ikat rambut. Itu maksudnya tahan rambut, ikat rambut pada ketika sembahyang, bukan luar sembahyang. Tak apalah. Hafiz Ibn Hajar mengatakan, ulama sepakat mengatakan, kalau ikat juga lagu mana? Tidak batal sembahyang. Itu sepakat, tidak batal sembahyang. Tetapi Ibnul Munzir ada menyebutkan daripada Hasan Al-Basri, pendapat Hasan Al-Basri, dia kata kalau sesiapa ikat rambut, pegang rambut,
Dia kena semaya semula, ulangi semaya, i'adah. I'adah ni maknanya semaya semula. Itu makna i'adah, dalam waktu. Qada di luar waktu. Ni i'adah, dia suruh semaya semula. Sebab apakah dilarang ikat rambut? Ikat dengan getah kau, dengan gapo kau, kita kata dengan tali kau ikat. Sebab orang zaman dulu dia rambut panjang. Orang zaman dulu ni rambut panjang. Orang lelaki pun rambut panjang ni, sini rambut. Nabi SAW sendiri pun rambut panjang. Bahkan ada yang sampai ke belakang, sampai ke pinggang dia. Ulama-ulama ada. Sebab apa tak boleh tahan rambut ni dan kain? Dia serupa dengan orang takabur. Jadi sebab dalam hadis yang lain dia sebut bila sujud, semua nak sujud berlaku. Biar sujud berlaku. Rambut tu hak mana dia nak jatuh, biar jatuh. Dia nak jatuh, nak rebah mana alik mana, biar. Asalkan jangan tudung dahi, sudahlah. Kalau selagi tidak tudung dahi, tak apa. Bahkan molek, biar dia jatuh tempat mana dia nak jatuh, bermakna dia nak sujud juga. Gitu. Kita tahan rambut tak molek. Setengah-setengah orang kita, dia tahu rambut panjang kan, tak secara lah dia ikut siapa tu, tak secara lah dia semaya juga tapi dia ikat rambut, dia tak kena lah tu. Dan kalau kita nak tahu rambut panjang, biar pandai lah cara nak semaya tu. Kita kau semaya tu lah bukanya, bukan ikat. Supaya juga orang perempuan pun lagu tu juga. Kadang-kadang dia ikat pada masa ikat wak dia je, lepaslah, buka. Dalam kana lah kalau orang perempuan tu. Kalau orang lelaki lagu tu. Dengan sebab ini setengah-setengah ulama dia mengatakan pakai piah, pakai serban tu pun termasuk di dalam menahan rambut juga. Sebab dia akan jadi sekat rambut. Sebab itu kita tengok ramai sebelah-sebelah luar negeri ni tak pakai piah maya. Itu benarnya. Dia hadis ni lah, dia bukan hadis ni lah. Ada ulama hadis faham gitu. Bukan semua. Jadi orang kata tak apa tu, dia kata Nabi SAW pakai sendiri serban pada ketika sembahyang. Bermakna bukan itu yang dimaksudkan. Dia memang tak kenalah kalau kata memang mesti lagu. Tidak. Sebab apa? Nabi SAW bukan sekali dua sembahyang dia pakai tudung kepala, dia serban kau apa dia pakai. Jadi itu tidak termasuk di dalam menahan rambut. Yang dimaksudkan menahan rambut di sini ikat rambut. Kalau pakai sokok, pakai piah, gapo, rambut tu lepas tak ikat, tak termasuk dalam menahan rambut. Buktinya Nabi SAW sendiri buat lagu tu. Takkanlah dia buat benda hak dia larang. Tak termasuk. Hak soal dia nak faham lagu tu, dia ikut dia lah. Tak apalah tu. Tapi tidak kata bercanggah lah. Kalau pakai piah, pakai sokok, pakai serban ke apa, semuanya tidak termasuk dalam larangan. Tidak. Hak ni maksud hal lain. Hal lain. Gitu. Dan kain pun kita tak boleh tahan, tak boleh tahan. Biar dia pergilah. Jangan pegang kain. Jangan gitu. Tapi kalau kita sekadar angkat kain sikit, misalnya nak suruh mudah nak duduk tu, kalau tidak jadi boleh jadi rebah. Dia jadi terkepit kau, kita kata tu tak apa. Dengan maksud ni tidak, maksud memang pegang kain. Pegang kain semua. Tak sel lagu tu. Sebab apa? Tangan ni duduk sini, bukan pegang kain. Hak tak sel pegang kain tu tengah sembahyang duduk pegang kain. Tak sel begitu. Sini. Pada ketika rokok atas lutut gitu. Jangan duduk pegang kain. Itu tak apa. Masalah hak tahan rambut dengan kain itu tak apa. Masalah sujud di atas 7 anggota ini, hak ni dia ada khilaf. Memang kebanyakan ulama mengatakan kena 7 anggota ni lah. Dan hak ada khilaf tu pun dia kata memang molek lah. Hak ada khilaf, hak kata tidak wajib pun. Atas 7 anggota ni pun dia kata kalau letak semua biar kena lantai tu semua 7 anggota, memang hak tu lah paling molek. Semuanya khilaf
sah dengan tidak sah. Tu. Dari segi molek tu memang molek. Semua kata molek kalau letak ketujuh-tujuh anggota tu berdasarkan hadis ini. Tetapi dari segi siapa tak sah nak kalau tidak rapat mana-mana anggota tu, situ ada khilaf. Ada khilaf. Lepas tu dia petik dalam kitab ni, dalam Muniyatul Musalli. Muniyatul Musalli ni pun kitab Jawi ada juga nama Muniyatul Musalli. Kitab Musalli orang panggil. Kitab kita sini. Tapi ni bukan Muniyatul Musalli tu. Ada banyak dalam mazhab-mazhab ni. Banyak. Ada nama lagu tu. Sebab memang molek nama tu. Wal khamisah, dia kata yang kelima daripada fardu sujud ini, hak wajib dalam sujud ni, hak mesti dalam sujud, barulah terlaksana sujud itu apabila kita meletakkan dahi dan hidung, dua kaki, hujung kaki langsung, dua tangan, yang ni tapak tangan, bukan kot ni, bukan belakang tangan ni, dan dua lutut. Hak ni memang semua kata kalau buat lagu ni memang hak itulah yang sebaik-baiknya. Tetapi kalau seseorang tu meletakkan dahi dia tak kena hidung, tak rapat hidung ke lantai itu, lagu mana? Jazabil ijma', harus dengan ijma' ulama. Maknanya dahi dengan hidung kalau letak kedua itu lebih molek. Tetapi kalau letak dahi saja tak kena hidung, dia kata jazabil ijma', harus dengan ijma' ulama. Tetapi dia kata kalau tanpa uzur kita tidak kenakan hidung ni pada lantai, makruh, kata dia. Tapi kalau dia letak hidung dia, tidak dahi dia, ni Muniyatul Musalli Hanafi ni. Bukan Muniyatul Musalli Syafi'i. Kalau dia letak hidung dia saja, dahi dia tidak letak, fakadzalika yajuzu sujuduhu, begitu juga harus sah sujudnya itu, tetapi makruh jika tanpa uzur. Kalau uzur tidak makruh, sah. Kalau dengan uzur sah, tak ada makruh apa. Kalau tanpa uzur makruh. Inda Abi Hanifah, mengikut Imam Abu Hanifah, tidak letak dahi, hidung saja, tak ada sakit gapo-gapo, tak ada gapo-gapo, sah mengikut Imam Abu Hanifah. Molek tak molek, cuma sah. Sah. Dua orang anak murid Imam Abu Hanifah, iaitu Abu Yusuf dan Imam Muhammad, dia kata tidak sah sujud dengan hidung sahaja. Ini mazhab Hanafi. Kecuali kalau di dahinya ada uzur. Kalau uzur, gitu. Orang lain pun kata lagu tu juga. Tapi kalau tanpa uzur nak letak, tak boleh. Dua orang anak murid Imam Abu Hanifah besar ni pun kata lagu tu juga. Imam Syafi'i, imam lain pun lagu tu juga. Kalau uzur, tak apa. Kalau seseorang tu letak pipi dia, muka-muka kan juga tak, sujud tu dia letak pipi dia, bukan letak dahi, bukan letak hidung, tapi letak pipi di lantai, ataupun dagu, kata letak dagu di lantai, tidak sah sujudnya bil ijma', ijma' ulama, tak boleh lagu tu. Lepas tu ni Hanafi lagi. Dia kata letak tangan dan lutut dalam sujud bukan wajib. Pula ini mazhab Hanafi, bukan wajib. Sebab apa? Sebab dia bukan sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Sajada wajhi, wajah tu, hak tu hak asal. Lepas tu wasjud waqt sujud tu apa makna asal dia? Dia pergi situ, dia pergi kepada Quran. Tak ada 7 anggota disebut dalam Quran, tak ada. Ada dalam hadis. Dan hadis ini hadis ahad, kata dia. Jadi tidak siapa kau jadi rukun mesti siapa tak sah sembahyang. Tak. Sah sembahyang, cuma tak molek.
Dia kata semua tak boleh. Jadi letak dua tangan dan dua lutut itu tidak wajib di sisi kita, kata dia. Yang di sisi mazhab Hanafi, khilafan li Zufar wa Syafi'i. Anak murid Imam Abu Hanifah ada seorang lagi namanya Zufar. Tak serupa dengan pendapat Zufar, kata dia, dan Syafi'i. Syafi'i kata tak boleh, tak sah sembahyang. Tak sah. Jadi kena 7 tu lah, 7 anggota tu lah. Jadi Hanafi kata kalau kita kata letak dahi, patu ujung kaki tu letak, gitu saja. Ni lutut ni tak letak, tangan dia terakak tu, sah. Sah bagi dia. Walaupun nampak lucu, nampak pelik lah, macam main-main. Dia pun kata tak oleh, dia pun kata juga, tapi sah sembahyang. Sebab apa? Sebab hadis ini dia tak boleh nak lawan Quran. Dalam Quran sebut sujud saja secara umum. Sujud tu makna asal dia gap. Dia pergi situ. Lepas tu dalam hadis sebut sajada wajhiyah, bersujudlah wajahku. Wajahku, letak dahi hak tu, hak mestinya. Wajah. Dia tidak kata dahi, wajah. Sebab tu hidung pun boleh. Muka hidung ni wajah juga. Lepas tu tak boleh dagu ni apa, ada muka wajah juga, pipin. Hak tu jadi main pula, kata dia. Hak tu jadi main pula. Lepas tu sebab hidung ni dia bersambung dengan dahi. Bersambung dengan dahi, dia dikira tulang dia tu bersambung dengan dahi, kata dia. Dia bagi kot tu lah, nampak dia ni. Jadi Zufar dan Syafi'i mengatakan wajib sujud atas 7 anggota. Kalau tidak sujud, ramai kita tengok orang sembahyang kaki dia terakak sebelah kaki. Tak boleh tu kalau mazhab Syafi'i. Tak boleh, tak sah. Sebab wajib. Dengan sebab tu kena beringat, kalau nak ikut Syafi'i biar molek lah, biar tahu lah. Kalau Hanafi tak apa. Kadang-kadang kita tengok orang luar mari sembahyang, terakak kaki dia dah. Kaki dia terkulai gitu, lutut saja, kaki dia naik. Ataupun kaki dia duduk gini. Bukan kena ni butun, yang ni perut, ujung kaki tu tidak, tapi gini, dia bengkok gitu. Tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi mazhab dia tak apa. Kalau kita tengok gitu, kita tak boleh kata dia jahil lagi. Kadang-kadang orang alim dia boleh gitu. Alim dia tu boleh gitu. Nak kata dia mazhab dia. Supaya juga kalau kita tengok kadang-kadang ulama dia pakai sorban tu duduk keningnya apa? Sorban besar lah. Tebal pula tu sorban tu dah. Buat Afghanistan tu kan tebal sorban tu. Tak rapat tu. Dan dia tak cara rapat kena hidung. Kat hidung dia macung. Hidung dia macung. Jadi kena hidung pun tak apa dah. Tak apa dah. Gitu. Sebab ni mazhab dia. Tak apa dah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh pakai serban tebal gitu. Hidung saja tak boleh. Dia kena dahi. Tanpa uzur lah. Kalau uzur tu lain lah. Tanpa uzur. Jadi orang kata wajib atas 7 anggota, dia pegang dengan hadis ni lah. Dia pegang dengan hadis ni. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan supaya bersujud di atas 7 tulang. Ataupun 7 anggota. Macam-macam lah lafaz dia tu. Jadi itulah, dia pegang dengan ni lah. Tapi orang Hanafi dia pegang Allah SWT perintah bersujud, dia tak ada ikatkan dengan anggota mana-mana. Sujud asal makna sujud, bila ada hak tu cukup, kata dia, tanpa ta'yin udwin. Kemudian ijma' sudah berlaku, mana sebahagian daripada wajah ni kena ketika sujud. Dan tak boleh lah, mana nak tentu. Gitu. Lepas tu dia kata wala yajuz taqyid mutlaqil kitab bi khabaril wahid. Tidak boleh kita nak kaitkan Quran yang mutlak dengan hadis ahad macam ni.
tak boleh. Cuma kita pakai juga kata dia sebab hadis ini sahih. Kita pakai juga cuma di peringkat sunat. Molek lebih sempurna. Gitu. Tapi siapa tak sah? Tak kata dia. Bukan termasuk dalam rukun ini. Tak. Jadi hak ni nahmiluhu ala bayanis sunnah amalan bid dalilain. Kita pakai hak ni dengan arti sunnah. Sunat. Sunat ni. 7 anggota ni semua sekali biar rapat tu sunat. Kita pakai kedua-dua dalil. Hadis ni pun pakai, Quran pun pakai. Tapi Quran tu kedudukannya lebih. Hak tu memberi makna hak asas lah, rukun. Dia bagi kau tu. Tak apalah. Lepas tu hadis lagi seperti juga, cuma lafaz saja berbeza. Aku diperintahkan, kadang-kadang Nabi SAW bersabda, Nabi kamu diperintahkan supaya bersujud ala sab'ati arab. Arab tu pun makna anggota jugalah, jamak kepada irbun. Arab. Supa juga. Jadi banyak hadis-hadis ini. Seterusnya riwayat daripada Abbas bin Abdul Muttalib bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hamba itu bersujud, maka bersujudlah bersamanya 7 anggota wajahnya. Sebab itulah Imam Abu Hanifah berkata tadi tu ada banyak dalam hadis dia tidak sebut dahi, bukan jabhah, tapi wajah. Sebab tu dia kata hidung tu pun wajah. Wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Orang lain dia kata maksud wajah itu jabhah, sebab banyak dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan dahi. Jadi maksud wajah di sini ialah dahi. Gitulah cara fahamnya. 2 tapak tangannya dan 2 lututnya dan 2 kakinya. Maksud kakinya tu hujung kakinya. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya 2 tangan itu bersujud seperti sujud muka. Ini muka juga dia sebut. 2 tangan itu bersujud seperti muka tu sujud. Jadi maknanya sebab tu kita tak boleh kepar tangan. Kalau kepar sah semaya tu tak molek lah. Muka gitu. Biar menghadap kepada kiblat belakang. Sebab tu hak molek tu pun jari kaki kalau boleh lah. Ada juga orang kerah nak lagu mana kan. Kalau buat juga jadi sakit jadi kau sakit pula tak sakira lah hak ada gaut gapo tu lagilah. Kalau hak tak ada gaut pun, tak ada penyakit-penyakit tu pun dia kerah. Hak moleknya kalau boleh letik tu, hak letik tu. Hak boleh lipat. Ada apa ni, jari-jari kaki tu biar menghadap kepada kiblat. Gitu. Biar menghadap kepada kiblat. Hak tu lebih molek. Begitu juga di dalam tahiyat tu, pada ketika tahiyat tu apabila lipat kaki tu biar kalau boleh lah, kalau tak boleh tak apa. Ada dalam hadis yang lain menyebutkan betul gitu. Betul begitu ala ke belakang pada ketika tahiyat tu ada juga. Ada. Tidak semesti kata lipat gitu. Kalau bolehnya begitulah supaya semuanya sujud. Begitu juga rambut tu dia rebah. Rebah ke depan apa tak apa. Jadi faedah, di antara faedah mana pakai piyah ke, pakai serban ke, pakai sokok tu, dia menghalang rambut daripada menutupi dahi. Hak tu kena ingat gitu, hak tu utamanya. Hak tu hak utama. Daripada menutupi dahi. Kalau seseorang tu mana memang rambut dia tu tak rebah, tak menutupi dahi, ataupun kalau tutup pun sebahagiannya itu tak apa, boleh. Asal kena dahi sikit tak apa dah. Hak tak bolehnya tak kena dahi. Dahi tu mana tak rapat pada lantai itu. Apabila seseorang daripada kamu meletakkan wajahnya
maka hendaklah diletak kedua tangan. Tangannya pun letak juga. Bila angkat wajahnya, angkat juga tangan itu. Oleh itulah. Ini cara sujud. Babus sujud 'alal anfi wal jabhah. Imam Abu Daud buat mari tajuk ni. Dia nak royak hak naknya, hak lebih baiknya, semua kata lebih baik. Orang hak kata letak atas hidung saja pun tak apa, boleh dah. Dahi saja pun tak apa, boleh dah. Tapi kalau letak dahi dan hidung kedua-dua sekali ke lantai, hak tu lebih molek. Imam Abu Daud buat tajuk ni, sujud di atas hidung dan dahi. Riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilihat ada pada dahi dia dan arnabah. Arnabah di batai hidung. Batai hidung dia ni kesan tanah. Kesan tanah kerana dia bersembahyang sekali dengan orang ramai. Sembahyang tu. Iaitu sembahyang subuh. Ni maksud ni sembahyang subuh pada pagi 21 bulan puasa. Pada bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan ni. Pada malam tu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan malam qadar, ditunjukkan kepada dia, dan nampak mana kesan-kesan air, antara air dan tanah. Gitu. Antara air dan tanah, mana hujan malam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang muka masjid dia bukanlah macam kita ni masjid tudung dengan daun-daun tamar begitu dah. Jadi tirih air itu menitih juga dalam masjid tu. Jadi lecah sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ada kesan tanah. Itu maksudnya. Malam tu pada tahun tu nya, hak zaman dia tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud dalam tin dan air, dalam tanah dan air. Air itu tidak banyaklah, tapi lecah sikitlah. Lepas pada sembahyang tu nampak lagi kesan dia. Kesan dia di hidung dan di dahi dia. Gitu. Ada hak moleknya, ada kesan sikit sana ni, tak perlu sapu. Tak perlu sapu, kata dia. Imam Nawawi kata hak ni maksudnya kalau sikit. Kalau tanah sana hak lekat di dahi sana sikit lah. Sikit lah. Ni dia sebut. Tapi kalau lebih daripada tu, tak boleh. Tak boleh. Mana kalau tanah tu lekat tepek, rakaat yang pertama sujud tu lekat tepek sini. Mana rakaat yang kedua sujud tu terhalang ni, kena dahi ni. Pasal ditutupi oleh tanah. Kalau siapa lagu tu tak boleh. Kena sapu. Tengok mayat pun kena sapu. Buat. Gitu. Hak ni maksudnya, hak nampak kesan Nabi pun tak ada sapu nampak. Sikit. Kalau sikit tak apa. Dalam sembahyang pun kalau ada sikit nampak warna dia lah, kita kata. Itu tak apa. Tak payah sapu. Tapi kalau tepek macam tanah liat, tepek je, tak boleh lagu tu. Tak boleh pula nak sujud pula atas hak tu. Kena buat, kena sapu tengah sembahyang. Lepas tu bab sifat sujud ataupun gambaran sujud di lagu mana. Jadi gambaran sujud. Jadi gambaran sujud yang disebutkan di sini ialah gambaran orang lelaki. Orang perempuan, kita kebanyakan ni pun dia pakai serupa lelaki juga. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak serupa. Dia pakai apa riwayat yang tersebut di dalam Marasil Abu Dawud. Marasil ini hak ujung dia. Abu Dawud ni hak ujung dia. Kalau cetakan Pakistan dia ada, cetakan India ujung dia tu Marasil Abu Dawud. Ada dia pegang tu. Cara dia payahlah nak tunjuk. Jadi kalau orang perempuan perlu belajar tu pada cara dia tu.
Dan mungkin orang kita tengok kalau pergi Mekah, pergi mana-mana, ada hak pelik cara sujud. Bukan jahil. Itu cara dia. Cara dia. Ini hak sujud ni gambaran hak lelaki ni. Bagi mereka. Sebab bagi mereka dalam sembahyang ni Nabi SAW ajar orang lelaki lain, perempuan lain. Sebab itu mereka kata, ni orang Hanafi lah, dia kata kalau orang lelaki dakap qiyam bawah pusat, tapi orang perempuan tak ada. Orang tak ada. Lain. Orang lelaki suruh buka pada ketika sujud seperti yang kita baca dah tadi. Orang perempuan tidak, dia rapat. Rapat ni. Lengan ni, lengan atas ni rapat dengan lambung dia. Rapat gitu. Sebab orang perempuan dikehendaki menutup ke arah lebih tertutup. Itu yang lebih baik. Yang ditutup apa? Perempuan yang ditutup dada. Itu tempat yang malulah kita kata. Tidak molek kalau terdedah. Begitu juga kalau terbuka nampak kasar. Sebab itu ada hadis yang suruh rapat. Jadi dia pakai belakang. Hak ni untuk perempuan, hak ni untuk lelaki, gitulah. Jadi hak tutup adalah keadaan itu. Atau kalau untuk lelaki pun ada keadaan-keadaannya seperti akan disebutkan nanti. Begitu juga cara dia duduk, daripada berdiri nak sujud itu. Rokok tu serupa rokok. Nak sujud tu dia duduk dulu. Duduk. Tipuh kita kata. Duduk tipuh dulu. Duduk tu. Lepas tu daripada tipuh tu dia baru sujud. Sujud. Mana punggung tidak angkat, tidak tungging gitu. Sebab dia kata tidak sesuai. Hak tungging tu dengan perempuan. Lelaki tak apa. Hak tu lelaki tak apa. Memang seperti biasa seperti kita buat kan. Tapi kalau perempuan dia duduk dulu. Duduk tipu dulu, lepas tu baru sujud. Rohak lah. Kalau orang bucik, rohak lagu tu. Jadi kalau rohak tu, payah tu, lain lah. Mana boleh lah supaya kita lah sujud lagu tu lah. Walaupun tungging pun. Tapi kalau boleh, yang sebaik-baiknya dia duduk dulu. Begitu juga bangun daripada sujud itu, nak bangun diri tu, dia tidak bangun punggung gitu, tidak. Dia bangun duduk tipu dulu, lepas tu baru diri. Itu cara dia. Sebab tu kalau kita tengok gini orang buat, dia bukan jahil tu. Satu mazhab berjuta-juta orang duduk amal lagu. Itulah amalan sembahyang untuk orang perempuan dalam mazhab Hanafi. Lagu tu. Dan begitu juga dia pakai biasa je. Kadang-kadang pakai seluar, pakai baju. Lengan ni nampak sekarang ni tak apa. Sekarang ni lengan. Pakai baju kebaya, kita kata baju kebaya orang perempuan kita kan, lengan ni nampak. Lepas tu tudung ni tidak semesti rapat. Pakai tudung biasa. Tudung gitu, semaya. Itu cara dia. Tapi kalau pakai kena lebih molek. Dia pun kata lebih molek. Tapi kalau pakai lagu tu pun tak apa dah. Dengan sebab itu kalau kita pergi keluar negeri, kita tengok orang perempuan sembahyang gitu, kaki nampak ke apa semua, tangan nampak, lengan pun nampak. Tapi dia tu sembahyang tempat tertutup dah lah. Kalau orang perempuan sama perempuan lah, tengok. Tak pelik. Itu cara dia. Itu pun boleh juga sembahyang lagu tu boleh. Lepas tu dia sebut riwayat daripada Abi Ishaq, beliau berkata, Barak menggambarkan, menunjukkan kepada kami sujud. Dia letak tangan dia, wa'tamada ala rukbatayhi. Ketika nak sujud itu, belah-belah tu dia letak tangan atas lutut. Letak tangan atas lutut. Lepas pada tu dia angkat punggung ni. Mana punggung tungging lah pada ketika sujud. Seperti kita duduk buat tu lah. Lagu tu lah sujud. Dan dia kata Rasulullah SAW sujud lagu tu lah. Jadi hak kata belah-belah tu urusan ni pegang atas lutut tu mesti ke? Tak. Kepada orang yang berasa payah nak turun selalu, dia kena pegang lutut dia dulu. Hak tu lah maksud ista'inu bil rukab. Kamu dapatlah pertolongan dengan lutut. Guna lutut. Kalau nak bangun selalu coh gitu tak boleh. Belah-belah nak bangun tu tekan atas lutut tak apa. Nak turun pun tekan atas lutut tak apa berlaku. Kepada orang yang sakit orak apa kita kata boleh. Nabi SAW tunjuk ni macam-macam. Jadi sepatutnya kita ambil hak ni tengok sesuai dengan hak lagu mana.
Orang lagu ni dia orang tua, orang sakit orang ambil ni. Hak tu lagu tu sebenarnya molek. Kita tak usah kata hak ni mazhab ni tak payah kata lagu tu. Buat menyusah. Buat menyusah. Nah, sebab pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lagu ni dia tak ada buat dia mikir nak jaga mazhab ni tak ada. Hanya dia fikir untuk kemudahan orang. Sebab tu ada jalsah istirahat kan. Maknanya pada ketika nak bangun nak pergi kepada qiyam itu, duduk dulu sebentar daripada sujud. Itu jalsah istirahat. Kalau nak kira mazhab tu kata tak ada tu jalsah istirahat. Mazhab Hanafi kata tak ada, bangun lalu. Mazhab Syafi'i kata ada. Sebenarnya tak ada guna. Kalau kita perhati hadis ni untuk kepentingan umat dia ni macam-macam kan. Tak sudut cara ke mazhab tu lah. Tak sudut cara tu. Maka nampaklah kelebihan dia. Misalnya orang tua, payah orang sakit orang nak bangun lalu. Maliklah duduk istirahat. Tak sudut cara ke mazhab ke apa-apa lah. Orang Hanafi pun dia tua sakit orang sepatutlah juga susah. Jadi bolehlah pada dia sebelum bangun selalu tu duduk lagu tu. Bukan tentu dah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buat. Tapi kalau kita ni segar molek tak usah buat lagu tu tak apa juga. Lah. Dah tak sakit orang nak bangun coh selalu. Sebabnya memang dikehendaki nampak kita ni cergah. Jangan nampak letih, lembab. Tak sih sembahyang. Dia nak nampak kita ni segar, cergah. Hak tu semolek-moleknya. Cergah ni kalau bangun selalu tidak istirahat. Tetapi kepada orang yang ada masalah tak boleh. Moleklah kita pakai hak tu. Benda-benda gini kadang-kadang dia faham mazhab tak ada faedah. Benda tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tu dia fikir untuk umat dia hak macam-macam lah tak belakang. Macam hak ni nak turun tu tekan atas lutut dulu. Nak bangun tu tekan atas lutut dulu. Kepada hak sakit orang boleh benar. Kalau kita faham mazhab, kata mazhab ni tak ada. Jadi dah kita ikut mazhab ni, kita tak boleh pakai dah lah ni. Tak ada kena-mengena tu sebenarnya. Rugi kita sendiri. Kita menyempitkan hak luah. Padahal sebenarnya untuk macam-macam orang. Daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersederhanalah kamu dalam sujud. Sederhana tu maksud sini cara dia. Kalau kita nak ambil kira dari segi baca pun biar sederhana. Jangan sampai kita nak rebah situ. Kerana lama sangat sujud. Janganlah lagu tu. Sederhana. Itu satu. Tapi hak maksud sini sederhana dari segi bentuk tu, rupa, hai'ah. Keadaan tu, nampak sederhana. Jadi layak dan sesuai dengan manusia. Hak maksud tidak sederhana di sini serupa dengan binatang ke, serupa dengan syaitan ke, serupa dengan orang malas ke, tersih lagu tu. Itu maksud sederhana. Jangan seseorang daripada kamu menghamparkan lengannya seperti anjing. Ni dia tak serupa dengan anjing. Kalau anjing kan dia duduk kan dia hafal lengan dia tu apa. Jadi makna ketika kita sujud tu jangan ni sini sampai ke lutut siku ni apa? Jangan. Kita kena angkat seperti kita buat je. Jangan perapak. Pada ketika sujud. Kalau kita perapak itu apa panggil tidak i'tidal. Ia dimaksudkan sini. I'tidal ini mana tidak sesuai dengan keadaan orang yang bersembahyang. Dengan gambaran malaikat duduk sujud tu lagu mana? Tidak dalam keadaan hampa begitu, tidak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk lagu mana? Tidak lagu ni. Di sini menunjukkan tak boleh serupa dengan binatang. Tak boleh serupa dengan syaitan. Tak boleh serupa dengan orang yang sombong, orang yang malah. Tak boleh nampak macam main-main, nganyi, macam tak diletak dagu gitu. Tidak sesuai tu, tidak sesuai. Pada ketika sujud letak dagu, lenggok gitu. Jadi tidak sesuai. Riwayat daripada Yazid bin Asam daripada Maimunah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud baginda merenggangkan kedua tangan. Renggang ni orang mazhab Hanafi dia kata renggang ni molek ketika mana? Untuk imam.
atau orang sembahyang seorang, lelaki, tapi kalau makmum lelaki pun dia kena perapat. Kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i tak kira tu imam kau sembahyang seorang, kau makmum, kau buka semacam. Jadi dengan sebab itu kita tengok kan, akibat daripada fahaman ni masing-masing kita tengok memang best. Kalau kita pergi tempat masjid, orang mazhab Hanafi kata rapat-rapat duduk. Rapat-rapat. Memang dia boleh duduk rapat. Sebab apa? Pada ketika sujud dia tidak akan buka. Dah kaki dia tidak buka luar. Renggai dia tidak, dia rapat. Lepas pada tu tahiyat dia tidak duduk seperti tahiyat akhir. Tahiyat akhir makan ruang. Tawarruk itu. Dia iftirah belaka. Tahiyat akhir pun rakaat yang keempat tu pun duduk supaya rakaat yang kedua. Maknanya tahiyat yang pertama. Kalau kita lagu tu belaka. Mana siapa kalau dia rapat pun. Sebab apa? Dia kira dalam jemaah ni kita kena korban diri kita. Dan kita kena rapat-rapat. Gitu. Dia bagi ikut tu. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan hak lain tak kira. Luah buka. Begitu juga Imam Abu Hanifah mengatakan kalau orang perempuan walaupun sembahyang seorang, walaupun jadi tu imam, apa lagi kalau makmum sembahyang ramai-ramai, tutup belakang ni rapat, lengan ni rapat. Itu cara dia. Tapi kalau mazhab Syafi'i buka belakang lelaki, sebab dia pegang dengan zahir. Sedangkan puak-puak Hanafi kata ni untuk orang lelaki ni, sesuai pun cara kasar tu. Cara lelaki dia kata sesuai. Sebab ada pula hadis hak lain ia pada suruh rapat, ada juga. Jadi hak tu kita pakai untuk perempuan, kata dia. Dia kata kalau anak kambing nak lalu ke bawah ni, pasal dia buka luar lah, boleh lalu. Jadi dia kata tu Nabi buat dia sebagai gapo. Dia tu imam, tidak duk ganggu tepuh orang. Tu imam, engko dia tu imam. Ni royak dia jadi tu imam sombong. Kita tak boleh buat panduan dia, maka kita kena buat. Dia tu imam. Kalau kita tu imam tak apalah, tapi kalau kita duk ramai-ramai ni tak kena raya, kena orang. Nah. Siku kita. Pak hujung semaya dia duk mikir lagi kita. Duk mikir lagi kita ni, buat kita disakit kena dahi dia ataupun kena bahu kita kau. Boleh jadi. Sebab tu dia kata tak boleh buat panduan Nabi. Dari bab ni. Supaya juga tu imam bila dia pergi tu imam tu naik atas mimbar selalu. Khatib tu kan ikut Nabi. Nabi tak apalah dia. Orang lain tidak lagu tu. Dia ada pula apa ni perbahasan pula di situ. Sehingga kalau nak lalu ke bawah tu boleh lalu. Sekadar anak kambing lah. Anak kambing tu boleh lalu. Itulah cara dia sujud. Lepas tu riwayat daripada At-Tamimi yang meriwayatkan tafsir daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata, saya pergi kepada Nabi SAW. Ini riwayat ini tidak sahih. Kalau anda tak sebut apa-apa tu kira tak ada apa-apa lah. Kalau sebut tu ada masalah. Macam di sini dia kata At-Tamimi yang meriwayatkan tafsir daripada Ibnu Abbas. Namanya apa dia? Arbidah. Nama dia pelik. Arbidah. Dia ni Al-Ijli tabi'i kufi thiqah. Wa qala Ibn al-Barqi majhul. Ibn al-Barqi kata majhul. Dan Abu al-Arab As-Siqli Hafiz Al-Qairawan menyebutkan dia ni, menyenaraikan dia ni dalam du'afa, perawi-perawi dhaif. Maka dhaif lah. Dhaif. Dia kata riwayat daripada Ibnu Abbas kata, aku pergi dekat Nabi SAW dari belakang. Aku pun tengok putih ketiak. Pasal dia buka, kalau dia kepik nak nampak lagu mana. Itu menunjukkan dia buka pada ketika dia sembahyang. Wa huwa mujakhin. Jadi dalam keadaan mujakhin. Mujakhin tu maknanya bukalah, renggangkan. Mujakhin.
Dalam setengah riwayat kana idza sajada jakha gitu. Supalah. Yang ni dia buka tangan dia tu. Buka tangan dia tu renggang. Lengan atas dia ni renggang. Ataupun tidak rapat dengan lambung dia tu. Lepas tu riwayat daripada Ahmad bin Jaz'in, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud, baginda merenggangkan kedua lengan atas, lengan atas daripada kedua lambungnya, hatta nawiyalahu, awalahu, mana sehingga kami berasa kesihan terhadapnya. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sujud lama, macam tergantung gini kan, penat. Kenapa? Sampai sehingga kami rasa kesian. Nabi SAW duduk lama gitu. Orang lain apabila penat, dia ajar lagu lain. Dia kata suruh rapat. Apabila penat, tahan sikit. Maknanya kalau buka, rasa penat, rapat. Lepas tu rasa je buka, tak apa lah. Kalau lama sujud lah. Kalau lama sujud, tak kita bila sujud lamanya, sampai lengah begitu mau lah. Tak ada sujud lama gitu mau. Riwayat daripada Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, apabila seseorang daripada kamu bersujud, semua tadi juga, maka janganlah dihamparnya kedua tangannya seperti anjing. Wal yadhumma fakhidhaihi, dan hendaklah dia yadhumma, rapatkan dua pahanya. Maksud rapat, jangan buka paha. Sani buka tangan, suruh buka tangan, lepas tu paha tu buat kaki luar gitu. Tidak, tak molek lagu tu. Kalau boleh rapatlah. Jangan seboleh-bolehnya jangan nampaklah aurat kita tu. Begitu. Kita tutuplah paha kita dengan paha kita. Seboleh-bolehnya. Bukan maksud di sini dham di sini rapatkan tu rapat paha ni dengan perut. Ada setengah orang dia kata suruh rapat paha dengan perut. Tu jadi lagu mana? Hak lah payah nak sujud lagu. Tidak, ni maksudnya dham fakhidhaihi, dua paha tu rapat kalau boleh. Jangan kekeng luar. Jangan kekeng. Babul rukhsati fi dhalik. Ini bab keharusan, mana kebenaran untuk tidak merenggangkan tangan. Ada tu, untuk tidak merenggangkan tangan. Kalau kita tidak renggang tangan ni pun tak apa juga, boleh juga. Riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata, sahabat-sahabat Nabi mengadu hal kepada Nabi SAW tentang kesukaran mereka, kesukaran yang dialami mereka ketika bersujud. Apabila mereka buka tangan ni kan lama, Nabi kadang-kadang semaya lama. Dia semaya, ada hak semaya, hak cerita tentang semaya tarawih tu lah. Hak malam yang ketiga tu, lepas Isya sampai ke dekat nak subuh. Tak tahulah lawan ada. Lepas Isya tu sampai dekat nak subuh tu baru habis. Semaya tarawih. Maknanya lama. Pakai dua orang hak kata 8 rakaat dah. Lama benar. Qiyam dia tu, kalau hak kata 20 rakaat pun lama tu dekat subuh tu. Dinya lama, rokoknya lama, sujudnya lama. Jadi sehingga sahabat-sahabat mengadu hal, penat rasa, teruk rasa berat benar. Kalau buka gitu semua, Nabi SAW kata ista'inu birrukab. Jadi ada beberapa. Satu maknanya ista'inu birrukab di sini, hak ni hak lebih terangnya, hak lebih jelas. Di suatu ketika dulu, pada ketika rokok ni, ini sujud. Pada ketika rokok,
dia penat juga sebelum sujud. Hak rokok dia penat sebab apa? Dia tidak letak atas lutut, tangan letak celah bawah, gantung gitu lama, penat. Itulah ista'inu birrukab, lebih terangnya untuk rokok, letak atas lutut ini. Tahanlah. Hak ni maksud dia lagu mana? Ista'inu birrukab, pada ketika sujud. Yang ni perapak. Perapak. Perapak gitu. Sebab Imam Abu Dawud mari rukhsah ni pada ketika sujud. Hak buka tadi. Jadi maknanya rapak, perapak. Jadi boleh jadi hilang lemah. Yang ni kita bergerak. Kalau lama sangat kita duduk gitu, lepas tu kita nak buka pula, tak apa juga. Tak apa ayatnya dalam sembahyang. Tidak kata kalau kita sudah buka lagu ni, lagu tu sama, tak boleh gerak dah. Tidak. Boleh gerak tu boleh. Gitulah. Lepas tu babun fit takhassur wal iqa. Sekat tu dulu, wallahu a'lam.